أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والثامن الاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره. Yang ke-8 daripada perkara yang ditegah, larangan dengan sebab haid dan nifas ialah istimta' bersedap-sedap bil mubasyarati dengan mubasyarah ni makna bersentuh biwata'in. Mubasyarah itu boleh saja dengan biwata'in atau ghairihi ataupun lain daripada wati. Tak ada wati makna jima', tak jima' tapi bersentuh-sentuhan di antara bima bainal surrati war rukbati. Kata larangan istimta' itu ialah dengan bara yang di antara pusat dengan lutut. Tu. Dengan cara mubasyarah. Mubasyarah ni makna bersentuh lah. Walau bila syahwatin tak ada syahwat dia kata, tak ada syahwat pun, tidak dengan syahwat pun tak boleh juga. Kerana ghalibnya kalau bersentuhan itu dia lebih kuat berbanding asyaddu minan nazar daripada melihat. Nazar pun boleh mendatangkan syahwat juga, tapi menyentuh itu lebih kuat lagi untuk menaikkan syahwat. Jadi menyentuh itu jaga orang hok tak naik syahwat. Jadi tak kira hak tu. Jadi walaupun tanpa syahwat sekalipun tidak boleh juga. Mana tertegah himan, mana istimta' dengan bara di antara pusat dengan lutut. Limadha kerana liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka mengasing diri oleh kamu akan perempuan itu pada mahid. Pada masa mahid itu mana al-haid, masdar mimin, pada masa haid. Dan pula wali khabari atau li khabarin boleh idafa wali khabari Abi Daudah, ataupun kita baca dengan bitanwin, maknanya itu maksudnya khabar, itulah khabar Abi Daud. Hak ni idafah saja. Hak ni idafah saja. Dia tak boleh bitanwin, tak boleh. Sebab biasanya hak bitanwin tu dia badal je ialah lafaz hadis. Ini bukan wali khabari Abi Daudah, dan kerana khabar Abi Daud ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin jayyidin, dengan isnad yang jayyid, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila amma yahillu lil rajuli min imraati,
ditanyakan akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yahillu lirrajuli, daripada perkara, daripada barang yang halalah bagi orang laki-laki, minim ra'atihi, daripada isterinya, perempuannya, wahya haidun, sedangkan isterinya dalam keadaan haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fawqal izar, barang yang di atas pada izar. Izar tu kain pakai bawah, dia panggil izar. Kalau di atas tu lain. Jadi izar kain pakai bawah, maknanya ialah makna di antara mana pusat dengan lutut orang panggil. Maknanya barang yang fauqa tu maksudnya selain daripada atas izar. Jadi wa khussa bi mafhumihi, ditentukan dengan mafhumnya khabar Abi Daud ni. Ditentukan dengan mafhum dia. Mafhum dia lagu mana? Mafhum mukhalafah lah. Mafhum dia mana apa yang halal bagi rajul min imraatihi wahya haidun. Jadi Nabi kata ma fawqal izar. Mafhum dia apa dia? Mafhum dia ialah orang panggil di dalam orang panggil izar itu, makna dalam hak izar pakaian kain bawah itu makna la yahillu lah, makna tidak halal. Itu mafhumnya. Jadi mafhum khabar Abi Daud ditentukan dengan mafhum hadis mana khabar Abi Daud. Umumum khabar Muslim ditentukan akan umumnya khabar Muslim. Hadis Imam Muslim itu umum. Mana? Isna'u kulla syai'in ila nikah. Buatlah oleh kamu apa saja kamu nak buat malaikat nikah. Jadi nikah tu maksudnya ialah al-wati, makna wati. Jadi maksudnya maknanya boleh antara pusat dengan lutut tu kalau berdasar kepada orang panggil khabar Muslim ini, maknanya boleh. Nikah hanya tak bolehnya kepada dia watiyah, mana jimuk je. Maka hadis Abi Daud sani dengan isnad yang jayyid sani itu mengkhususkan akan umum, maksudnya dikhususkan akan umumnya khabar Muslim sani. Dan isna'u kull syai' ila nikah. Jadi maksudnya bahasanya yang dilarang itu bukan semata-mata nikah dak, maksudnya jimuk dak, bukan istimta' di antara pusat itu tak boleh juga. Wali anna al-istimta'a bima tahta al-izar, jadi dia panggil ma tahta al-izar, itu la yahillu. Jadi khabar Abi Daud hala ma fawqa al-izar, jadi mafhumnya tak hala ma tahta al-izar. Dan kerana istimta' bima tahta al-izar yad'u ila al-jima', itu ghalib. Kerana bahawasanya bersedak-sedak mengambil kesedapan dengan barang di antara yang di bawah izar itu, murad dengan bawah izar itu ialah di antara pusat dengan lutut. Itu menyeru membawa kepada jimu pada ghalib-ghalibnya. Kerana dalam bab ni dia tidak ada berik dan tak ada giaguste. Kalau tak ada berik, ada giaguste hingga dah juga tu. Fahurrima li khabarin, maka diharamkan kerana khabar men hama, harakan istimta' ma tahtal izar juga ialah hara istimta' bima tahtal izar, ialah kerana hadis Nabi, itulah hadis dalam matan Arba'in Nawawiyah ada salah satu daripada hadis mana hadis 40 Imam Nawawi, men hama haulal hima yushiku. Mereka yang mana hama berkeliling haulal hima, biga haulal mana keliling hima, maknanya pada rumput yang ditegah, yang dilarang itu, yushiku hampir-hampir. Tu bil kasri afsahu, yushiku daripada yushaku. Baca yushiku itu afsahu, terlebih fasih, terlebih abyan. Kerana fasih itu makna al-ibanah, terlebih nyata. Jadi maknanya yushiku itu kita boleh rujuk kepada hadis itu. Duk main ikut biga-biga ni, membawa kepada hampir-hampir membawa kepada jadi terlajuk. Tu. Nak boya hujan ni berik kolah lagi, bukan berik makan tapi tayar bunga atau bunga pun dia tak lekat. Tayar tak lekat dia seru.
So kita beri atas rupuk ke ni. Mak tayar tu dia suruh nak tayar hak pasal ni hak kalau bunga hak timbung. Kuat tu hingga ya suruh supaya tak beri dah ni. Jadi ni dengan mana kama zakarahu an-Nawawi fi Riyadhih, sebagaimana menyebut akan dia akan kata yushiku itu bil kasri itu adalah afsahu oleh Imam Nawawi fi Riyadhih pada Riyadhus Shalihin dia. Yaka yushiku ayyaqa fih, hampir-hampir bahawa jatuhlah dia padanya pada hima tu, tempat larangi. Dak main ikut bira-biranya, ya Allah, mula-mula main ikut bira-bira. Main ikut luar aja, ya Allah, main ikut luar ni. Mu kena ingat ni musim hujan ni. Beri talqah ni. Wa kharaja bima baina surrati war rukbati, dan keluarlah dengan bara di antara pusat dengan lutut. Huma ni keluarlah oleh keduanya as-surrah war rukbah wa baqil jasadi, dan hok tinggal lagi daripada jasad. Kalau begitu fala yahrum al-istimta'u biha, oleh istimta' dengannya. Dengan maknanya huma wa baqil al-mazkura min huma wa baqil jasadi. Dia tak serupa dengan tutup aurat. Hok tutup aurat ma baina surrati wa rukbah. Jadi wajib tutup bara di antara keduanya. Bahkan huma pun termasuk mana kena tutup juga. Adapun istimta' ini tidak termasuk pusat dengan lutut. Mana boleh? Boleh nak main pusat dengan lutut boleh. Tak bolehnya ialah baina, ma baina, tak bolehnya. Jadi berbezalah dengan tutup aurat tadi. Tutup aurat itu dia masuk dalam keadaan malayatil mewajibu illa bi fa huwa wajibun. Mana-mana tak sempurna yang wajib melainkan dengan dia pun jadi wajib juga. Adapun hak ni tidak. Hak ni tidak. Hak ni maknanya lutut pusat dengan lutut itu tidak harus al-istimta', mana beristimta' dengannya. Wabil mubasyarati wa kharaja bil mubasyarah, keluarlah dengan kata mubasyarah ni bersentuh-sentuh. Al-istimta'u bin nazar, mengambil kesedapan dengan memandang. Memandang ma baina mana bain surrati wal rukbah ni. Jadi hak tak bolehnya mubasyarah kalau tengok lagu mana. Tengok tak apa. Tapi ada tafsir dia. Walau bi syahwatin, tak ada tafsir. Makna walaupun dengan syahwat, tengok menyebabkan naik syahwat sekalipun itu la yahrum, fa innahu la yahrum. Maka maksudnya an-nazar ma baina surrati wa rukbah ni tidak haram. Jadi haramnya istimta'. Mana nazar itu juga masuk dalam jumlah al-istimta', mengambil kesedapan juga. Tapi hak tu tak apa. Hak tak bolehnya ialah istimta' bil mubasyarah, maknanya setuh. Kerana setuh tu dia lain, tak sama dengan melihat. Melihat walaupun naik syahwah juga sekalipun, moga tengok saja je, tidak membawa kepada dia kaki terekam. Laisa huwa a'zam, kerana tidaklah an-nazar itu terlebih besar min taqbiliha, daripada mengkucup akan dia akan imra'ah ni fi wajhiha, pada wajahnya bisyahwatin, dengan syahwat. Jadi itu maknanya kita memandang tu walaupun dengan ada syahwat sekalipun tidaklah sebesar seumpama takbil, mana mencium itu mubasyarah tertuduh. Jadi maknanya tak samalah. Yalah dia bahaya juga. Cumanya dia tahan sikit. Tu. Dia hinggalah sikit, mana tengok boleh, jangan setu. Hingga dia sikit, tak apalah, boleh sabarlah juga. Wa qala al-Asnawi wa sakatu an mubasyaratil mar'ati lizauj. Bagaimana pula kalau isteri itu dia mubasyarah bagi zauj, dia duduk pegang, duduk usap, duduk duduk gosok di antara pusat dengan lutut. Hok tok lelaki lah. Ini maksud sebenarnya ialah suami yang mengambil kesedapan maknanya baina suratil warqubah. Jadi macam mana pula kalau seandainya isteri yang duduk kosek tu lelaki. Duduk kosek tu lelaki, sebab itulah maknanya ada saya kita juga kau. Boleh mengaji dengan aku ni ngaji. Dia tak dengar kata. Tamunya dia tak dengar ni. Kita ajar lain dia tak situ. Lepas tu dia cuma dia puas agak, dia duduk main janggut lah apa ni abel apa. Tak boleh dia kena mengaji dengan orang lain. Tak boleh mengaji dengan tu lelaki. Dia jadi muka lain. Tu. Jadi
Wasakatu an mubasyaratil mar'ati lizauj. Kata Asnawi, diamlah oleh fuqaha daripada mubasyarah oleh perempuan. Menyentuh-nyentuh, merasa-rasa oleh perempuan lizauj bagi suami. Wal qiyasu, qiyasnya, kata Asnawi, anna massaha lidzakari wa nahwahu min al-istimta'ati al-muta'alliqati bima baina surrati wa raqabah hukmu tamattu'atihi biha fi dzalikal mahalli. Sama je. Tak boleh juga. Jadi kalau kita mengikut kaedah qiyas, kerana kaedah qiyas tu dia melihat, memandang kepada illah hukum itu. Sebab apa haram ni? Apa illah haram? Makna suami itu istimta' bermain-main di antara pusat dengan lutut. Illah dia tu ialah sanilah menaik syawak dan payah nak. Begitulah juga. Illah tu ada juga. Kalau si isteri yang beristimta' mana di antara pusat dengan lutut. Jadi kiasnya anna massaha lidzakar, bahawa menyentuhnya perempuan itu bagi zakar wa nahwahu dan seumpamanya. Jadi perkataan wa nahwu itu murad dia zakar tu alat lah ni. Bukan maksud laki-laki dak ni. Wa nahwahu min al-istimta'ati daripada istimta' al-muta'alliqati yang bertakluk bima baina surrati wal rukbah. Dengan barang di antara pusat dengan lutut. Hukmuhu, bermula hukumnya mana masaliz zakari wa nahwa min al-istimta' sana. Hukmu tamattu'atih, ialah hukum tamattu' nyonya zauj biha dengan zaujah, dengan imra'ah fi dzalikal mahal, pada tempat tu makna ma baina surati war rukbati. Intaha selesailah oleh qala al-Asnawi. Jadi maknanya hari supo tulu tu. Karena illah yang sama wujud daripada punca yang lain yang berbeza, dua hal sama je. Wasawabu fi nazmil qiyas an takula. Dan yang betulnya pada nazam qiyas, pada sistem qiyas ni dia kena kata lagu ni. Yalah hok demo kata saat ni kena juga. Tapi molek dia kena kecek lagu ni. Kecek pun dia ada ni. Orang panggil ada kena tak kena ni. Jadi kadang-kadang tu makna tak kena, tak ada tanya pun tak kena kadang-kadang orang awam ni. Hak tu bab tu duk baik kisah soalan tu. Dia mau tanya tu tak kena ni. Baik kisah soalan dulu. Jadi wasawabu fi nazmil qiyas, bermula yang betulnya pada susunan qiyas atau sistem qiyas, an nakula, bahawa kita kata lagu ni. Baru dia lebih dia panggil ashmal, makna lebih melengkapi kullu ma mana'nahu minhu namna'uha. Jadi tiap-tiap barang yang kita, yang ni ma'asyiral fuqaha, manegah akan dia akan kullu ma sani minhu, daripada suami, minaz zauj. Jadi tiap-tiap barang yang kita para fuqaha ini menegahkannya daripada suami, kama namna'uha, kami juga menegahkan dia akan zaujah, makna isteri, an tamassahu, bahawa menyentuh akan dia bihi tamassawa, menyentuh akan dia, menyentuh oleh zaujah sana akan dia, soalnya bihi dengannya, dengan suatu tu. Jadi fayajuzu lahu an yalmisa bi jami'i badanah. Jadi begitu cara nak berkeceknya, kata lagu ni. Kemudian kata muallif kita rahimahullah taala, fayajuzu lahu an yalmisa, harus baginya zauj, harus bagi suami, an yalmisa, bahawa menyentuh. Dia yalmisa ni lamsul makna bersentuhan. Lain dengan masun tu jamuh dengan tapak tangan. Tu dia panggil masun. Tu makna jamuh. Ni lamsun makna bersentuh-sentuh. Tak kira dengan kulit ni. Jadi harus baginya zauj bahawa dia menyentuh bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya, saira badaniha, akan sekalian tubuh badannya nya zaujah.
illa mana dia sentuh dengan kulit dia tu akan sekalian bada zaujan illa ma baina surratiha, malaikat bare yang duduk antara pusaknya imra'ah wa rukbatiha. Kalau dia wayah rumu alaihi rukbah tu rukbatil imra'ah, wayah rumu alaih dan hara juga suami, tamkinuha min lamsihi, menyerahkan akan isterinya, membiarkan hara juga di atasnya, di atas suami, membiarkan akan isteri, mana duk lok je Engko dia pun duk sedap juga duk lok pakai duk lok pun tak bodoh sedap juga Jadi hara di atasnya tamkinuha, melokkan akan dia. Tapi nyanyi kau orang luar Kelantan lok dia ingat kau koci duk biarkan akan dia akan isteri min lamsihi, daripada menyentuhnya suami, bima bainoma, dengan bara di antara surrati wa rukbah. Tak boleh dia lok, maknanya biarkan hara juga kita tak ada wak gapo duk dia aja yo duk dia tu makna duk lok dah tu tamkin, mana hara juga, maksudnya kena mengelaklah, kena tegur wa idzan qata adamul haid li zamani imkanih, dan apabila terputuslah oleh darah haid pada zaman yang imkannya ingkita, zaman yang imkan ingkita adam, maknanya masa yang termungkinkan, mengikut imkani aibi ankana ba'da mudi'adatiha, dengan bahawa adalah haid saat itu terputus haid itu selepas berlalu adat dia, kebiasaan dia. Kebiasaan dia jadi itu dia panggil maknanya li zamani imkanihi irtafa'an ha suqutus salah, terangkatlah daripadanya al haid oleh gugur semaya, terangkat gugur semaya, mana tak gugurlah semayanya, wajib semayalah walam yahilla mimma hurrima bihi qabla al-usli aw at-tayammumi, dia masih lagi walam yahilla, tidak halal, maknanya haram, mimma hurrima, daripada barang yang diharamkan bihi dengannya dengan masak ni, qabla al-usli, sebelum daripada mandi haid, ataupun ganti kepada mandi ila at-tayammumi, tak boleh walaupun sudah terputus haid sekalipun, ghairu shaum, malaikat puasa halal bila dah terputus darah haid, li'anna tahrimahu bil haid, kerana haram puasa tu ialah dengan haid, la bil hadas, bukan dengan hadas. Jadi hadas itu tidak terangkat lagi, haid tu putus dah, jadi boleh dah puasa bidalili sihhatihi minal junubi, dengan dalil sahnya as-shaum, puasa tu daripada orang yang berjunub. Wa qad zala, sedangkan telah hilang dah tu, telah hilang dah dia jadi maknanya mana telah hilang haid tu hilang dah jadi boleh dia puasa tu. Wa ghairu talaqi, ataf kepada ghairu shaum, jadi tidak halal sebanyak mana barang yang diharamkan dengan sebab itu sebelum dia ada mandi itu, maknanya haram lagi malaikat puasa. Wa ghairu talaqi, dan selain pada talak, talak boleh dah, mencerai di dalam haid itu hukumnya adalah haram jadi bila putus darah haid dah boleh, walaupun tidak mandi lagi. Limadha li zawalil ma'nal muqtadi li tahrim, kerana hilang dah makna yang menghendaki bagi mengharamkan. Gap dia wa huwa tatwilul iddati, bapa haram orang laki-laki menceraikan isteri di dalam keadaan dia itu berhaid, kerana pada makna itu ialah memanjangkan iddah. Jadi manakala dia tu dah suci daripada darah itu, maka makna itu tu ibtida' il tahrim tu sudah tiada. Wa ghairu tuhri, dan apabila dah putus darah makna tetap haram, tetap tidak halal. Bagi haram dulu malaikat dia disebut sini ghairu shaum, talaq, dan ghairu tuhri, dan selain pada tuhur. Masa dalam haid haram tuhur, dia duk tubik berkebak-kebak lagi dah, anak mandi
mandi haid dah, tak boleh dah. Fa inha nah, mengapa tidak nah, kami dah. Jadi nah, kalau dah putus darah haid nah. Jadi ada masa itu ada barang larangnya. Jadi barang larangnya ini ketika kita udam tapi belum mandi lagi masih tetap haram. Mereka ni puasa, tolak dan bersuci. Mengapa tidak? Nah, fa innaha ma'muratun bih. Sedangkan maknanya bahwasanya tuhur itu nah, yakni bersuci itu. Mana taharah, mana fa innaha al-mazkura min at-tuhur itu ialah ma'muratun bihi. Disuruh fa innaha maka bahwasanya haid mana perempuan itu ma'muratun bihi disuruh dengannya dengan tuhur bersuci. Mana kalau dah suci mana habis putus darah haid. Oh kalau hari agak pak bila lah dia tu tak terangkat hadas darah haid tu. Dah hari. Kayak orang-orang yang keluar darah haid hari dia bersuci. Apabila habis darah haid putus darah haid hari juga kan. Jawab dia tak bersuci lah. Sedangkan dia tu disuruh dengan bersuci. Tu. Wa ma 'ada dzalika minal muharramati fa huwa baqin ila an tatuhura bima'in aw tayammumin. Dan barang yang selain daripada demikian itu maksudnya nampaknya tiga perkara. Mana som, talak, tuhur minal muharramat daripada perkara yang diharamkan semasa haid fa huwa baqin maka ianya ma 'ada dzalika itu baqin kekal. Maksudnya haram tak boleh ila ain tatuhura sehingga perempuan saat ini bersuci bima'in dengan air yakni mandi junub atau tayammumin ataupun bertayamum kata daripada mandi. Amma ma'ada istimta' adapun barang yang melainilah ia ma akan al-istimta' tu jadi maf'ul kepada ada sini dia pakai sebagai fi'il madhi. Jadi kita tu bagi dia ada dah tu mana ada al-istimta'. Boleh saja khilaf. Ada tu harfu jar ataupun fi'il madhi. Nah. Jadi kalau kita faham cara terjemah dia berbeza. Kalau kita baca ma'ada al-istimta'i barang yang selain daripada istimta'. Kalau kita pakai dia sebagai fi'il madhi barang yang melainilah ia ma tu dia ada domain dan barang yang melainilah ia ma al-istimta' akan istimta'. Jadi adapun hak selain daripada istimta' fali anal man'a min maka kerana teguh daripadanya ma ada istimta' tu inna ma huwa hanya sanya ia man'u minhu itu li ajlil hadasi kerana hadas. Wal hadatsu baqin sedangkan hadas tu baqin kekal lagi selagi tidak mengangkatkan dia. Yakni mandi junub, mandi janabah. Selagi tak diangkatkan kekal hadas. Haid tu habis dah. Haid tu memang habis dah tapi hadas masih kekal lagi. Wa amma al-istimta'u adapun istimta' itu tak boleh maknanya fali qaulihi ta'ala maka kerana firman Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna mana jangan mendekati oleh kamu akan mereka itu sehingga mereka bersuci mereka itu jadi suci. Yatuhurna itu bitakfif wa qar quri'a bitasydid mana baca dengan tasydid wa takfif dan juga takfif. Jadi kalau tasydid itu mana baca mana yutahhirna maknanya mensucikan. Amma qira'atut tasydid fahiya sharihatun fi ma dzukira. Adapun bacaan dengan tasydid itu maka iaitu qira'atut tasydid itu sharihah nyata terang pada barang yang telah disebut akan dia. yakni menyucikan. Wa amma takfifu adapun takfif fa in kana al muradu bihi aidan al iktisal maka jika adalah murad bihi dengannya dengan takfif sana baca ya tuna aidan juga ialah al-iktisal mandi kama qala bihi Ibn Abbas bagaimana berkata dengannya dengan murad bihi aidan al-iktisal itu wa jama'atun dan satu jamaah minal ulama ali qarinati qauli kerana ada qarinah firman-Nya Allah Taala fa idza tatahharna tu itu fawadihum maka karena dalam dalam ayat yang lain tu angka nombor 2 iaitu surah Al-Baqarah 22
222. Ayat yang 222. Baqarah fa idza tatahharna. Ada baca dengan tasydid begitu. Ada. Wa in kana al-muradu bihi in qita'al haid. Hok baca dengan tasydid ni, dengan baca dengan takfif ini, maka apabila fala hok baca dengan jika kalau murak dengannya dengan baca takfif in qita'al haid terputus air faqad zakara ba'dahu syartan akhara, maka sesungguhnya menyebutlah musannif selepas daripadanya selepas daripada ini hadza ini makna syarta akhara akal syarat syartan akhara akal syarat yang lain pula wa huwa qalu ta'ala fa idza tatahharna fala budda minhuma ma'an, maka tak dapat tidak daripada keduanya mana ma'an sekali. Tu tak dapat tidak daripada keduanya ma'an, yakni takfir dengan tasydid. Faidatun ini ialah suatu faedah haka al-Ghazali annal wata'a qabla al-ghusli yurisul juzamah. Ini itulah luas sikitlah. Istitrad satu faedah menhikayat oleh al-Imam Ghazali bahawasanya wati sebelum daripada mandi, bila dah habis haid perempuan itu suaminya menjimuk akan isterinya belum mandi lagi, itu yuritul juzamah. Hak hari itu satu hal berdosa, tetapi akibah yang lainnya ialah mempesaka ke akal juzam, penyakit bala fil waladi pada anak, kepada dia pada anak. Itu makna apa yang dinakalkan daripada Imam Ghazali. Wa yajibu 'alal mar'ah, wajib di atas orang perempuan ta'allumu ma tahtaju ilaih, wajib di atas orang perempuan belajar akbar yang berhajat kepadanya, kepada ma tu min ahkamil haidi, daripada segala hukum-hukum haid. Jadi orang perempuan dia kena tahulah sekira-kira lepaslah dia daripada mana ahwal mereka itu yang berbeza-beza. Kalau ada sesuatu yang khusus berkaitan perjalanan haid mereka kena tahu. Khusus tu maksudnya yang berona, misalnya duduk campur dengan istihadah. Tu dia kena tahulah. Kena ambil tahu. Wal istihadati wan nifasi yang dia tu berhajat kena tahu. Fa in kana zawjuha aliman, sekalipun adalah tok laki dia tu orang alim, ustaz, tok guru, tak apalah aku tak belajar muka tok laki aku tok guru dah, ustaz dah tok laki ustaz pun dia ialah tak ada juga nak nanya khabar nak pantau pun tak ada juga kita sendiri pun banyak Panak nak tanya kan, tapi kita kena pantau kat mana pun lama duk suruh ke dia, kita ingat ke dia tu tahu namanya buat tak kena ke nyanyolah dia, nyanyo ke dia nyanyo kita juga jadi lazimlah akan dia ta'limuha, lazimlah akan dia akan tuk laki. Fa in kana zawjuha, fa in kana, maka jika adalah suaminya, suami kepada isteri itu ialah alim, lazimah, wajib akan dia akan aman az-zawj sani mengajar akan dia akan isteri, wajib. Wa ila falaha al-khuruju, jika tidak, kalau tuk laki dia tu tidak tahu, alim tu maksudnya ialah dalam bab ni bukan alim 100 semua ilmu tu, bukan alim dalam bab haid ni. Alim dalam bab haid saja pun dia kira je panggil alim lah, alim dalam bab haid ni. Jadi jika tidak maksudnya kalaulah tok laki dia tu tak berapa tahulah mana bab darah haid ini jadi falaha, maka harus baginya isteri al-khuruju, makna keluar, li soalil ulama, kerana nak menanya ke bagi ulama, maksudnya belajar kerana nak belajarlah, sebab ni fardu ain, tok laki tak boleh nak tegah. Lainlah belajar ilmu yang sunnah, fardu kifayah ni fardu ain, tok laki tak boleh ajar, dia kena hantar kepada orang lain untuk mengajar dia. Walaisa laha al-khuruju, ajalah dah
tok laki tak boleh hajar baik tok isteri ni dia jadi mengaru memeh payah dah. Tak boleh dia muka ni duduk cara bak-bak lagu tu ni. Tak boleh tepi main ni. Tok laki dia duduk mengajar supaya mengajar ramai. Dia duduk sebut benda-benda hok sulit-sulit begini. Bini dia jadi ni. Jadi maknanya tak boleh dia kena orang lain. Itu makna saat ni dia kata saat ni tok laki tu kena yalah ni tok kali mengajar tapi nak mengelakkan daripada timbulnya kesel-kesel sampingnya ni. Tu kesel sampingnya tu dia jadi besar juga ni. Jadi walaisala al-khuruju ila al-majlis zikrin aw ta'limi khairin illa biridahu. Adapun maknanya tidak harus bagi isteri keluar kepada majlis zikir. Majlis zikir itu maksud au ta'lim khairin. Khairin itu maksudnya bukan benda wajib fardu ain lah. Tu. Jadi makna tak boleh illa biridah, malaikat dengan redanya reda suami. Jadi sagianya suami tu, suami sendirinya dia tak pergi dengar orang mengajar. Pak isteri minta nak pergi dengar orang mengajar. Minta nak pergi tempat lain, kita izin, kita reda wis lah. Alih-alih minta nak pergi nak pergi dengar orang mengajar, tak bui ni. Jadi orang ni dia suk-suk. Dia perangai huduh, dia panggil huduh suk-suk. Dia sendiri dia tak pergi masjid mengajar. Jadi dia marah pula bini dia nak pergi belajar. Itu tidak sewajarnya. Begitu juga dia sendiri kedeku. Orang perempuan dia pemurah. Dia minta jadi dia pula lari. Tak sah tak payah Jadi kita suami dia kalau ada isteri nak buat anak, selekehlah dia Kononnya kita nak guna, tak guna-guna pun saja je. Wa idzam qata'a damun nifas awil haid, dan apabila terputuslah oleh darah nifas ataupun darah haid, wa tatahharat, dan bersucilah mereka itu, faliz zauji an yata'aha, maka harus faliz zauji ay fayajuzul lizauj, harus bagi suami yata'aha, bahawa mawati akan dia, akan isteri sana yang sudah bersuci, fil hali, pada masa sekemana boleh selalu dah. Bukan nanti kering dulu kau nanti kering dulu tu hak lain. Kau kat dulu biar kering kat dulu tu hak lain. Tapi dari segi keharusannya boleh dah. Maka selalu selalu dah, tak ada nak petak-petak dah. Tak payah petak, tak patut lah tu boleh dah. Min ghairi karahatin, daripada ketiada makruh, tidak makruh. Sudah mandi tu pakai nak selalu. Dia tak nak sok badah. Pah, ya bini dia mandi, muka dia duk kerja, mandilah. Tu hak berjuru. Kalau tak berjuru dia pakai selalu, tak ada kira. Mu malah mandi sana. Kau tak nak sabar dah. Qala mu'allif rahimahullah taala, ma yahrumu 'alal junubi. Perkara yang haram di atas orang yang berjanabah. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Haram di atas orang yang berjunub oleh 5 perkara: as-salatu wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa masul mashafi bitaslis, tapi bil fatih itu kurang sikit. Jadi fasihnya mushaf dan juga mishaf. Menyentuh akan mishaf haram, wa hamluh, menangguhkan dia, menjambil Quran, wa tawafu tawaf, wal lubthu fil masjid, diam pada masjid. Qala nasyarih rahimahullah taala, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya' wa hiya as-salatu wa tawafu wa qiraatul Quran wa masul mushafi wa hamluh 'alal hukmil mutaqaddimi bayanuh, di atas hukum yang telah terdahulu oleh kenyataannya al-hukmi pada dalam bab haid dulu. Tu fi hadhil arba'ati sabiqan, pada bab ning huk telah lalu pada larangan huk haram pada perempuan yang haid. Jadi inilah juga huk pak pak semuanya wal khamisu yang keempat yang kelima. So 2 3 4 5 al-lubsu fil masjid, yang kelima tu. Jadi hak pak tu serupa dengan hak dulu-dulu, supaya bayan kenyataan dia masa bab haid. Wal khamisu al-lubsu,
diam di dalam masjid. Al-muqsu, al-lubsu maknanya al-muqsu, li muslimin, bagi orang Islam. Jadi maksudnya dia nampak dah, mana bagi kafir tak apa, bagi orang Islam. Ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selain yang selain mana hal keadaan mana yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau Nabi berjunuk tak mengapa, boleh dia diam di dalam masjid. Fil masjidi, itu di dalam masjid. Au at-taraddudu fih, ataupun taraddud berpergi mari di dalam masjid li ghairi uzrin, tidak kerana uzur, kerana bukan uzur, tak ada uzur apa-apa duk pergi mari dalam masjid, nama tak tahulah. Jadi lil ayati sabiqati, kerana ayat yang telah terdahulu. Wal hadisil marri, dan juga hadis yang telah lalu juga. Dua-dua tu ayat, dan itu tak boleh tu pada darah haid dulu. Qala wa kharaja bil muqsi wa taraddudi al-aburu, dan keluarlah dengan kata diam di dan juga taraddud berpergi mari, ialah al-uburu, lalu. Lalu lain, taraddud lain. Lalu ni masuk daripada satu pintu keluar pintu lain, itu dia panggil lalu. Kalau you turn balik tu itu dia panggil taraddud. Tak boleh. Dan wabil muslimi kharaja bil muslimin, keluarlah dengan kata orang Islam. Al kafiru, ia oleh orang kafir. Jadi orang fa innahu yumakkanu minal muqsi, maka bahasanya orang kafir itu ditamkinkan, makna dibiarkan. Yumakkanu, dibiarkan minal muqsifin, bukan suruh. Tapi kalau dia tu masuk masjid tu, makna kita tak payah lagi lah. Itu makna yumakkanu, dibiarkan dia, dilokkan akan dia minal muqsi, daripada muqs fil masjidi, pada masjid. Ini jarin alal asah, berlaku di atas wajah yang asah. Fir raudah, di dalam kitab raudah. Wa asliha, dan asalnya asal raudah bagi Imam Rafi'i. La'annahu, kerana bahasanya la ya'taqidu, kerana bahasanya al-kafira, orang kafirnya dia tidak i'tiqad akan hari demikian itu masuk masjid, al-muqsu fil masjid, dia tak i'tiqad kata hari. Walaisal kafir, walaisa lil kafiri, ya tak apa mereka tu boleh masuk di masjid, tapi walaisa lil kafiri walau ghaira junubin, tidak harus bagi orang kafir sekalipun dia tu tak berjunub, dukhulul masjidi, oleh masuk masjid, ke dalam masjid, illa an yakuna li hajatin, malaikat bahawa adalah kerana hajat. Mana kerana hajat? Ka islamin, seperti dia tu nak masuk Islam, dia masuklah masjid. Wasama'i Qur'anin, dan kerana nak mendengar Quran. Orang kafir tapi dia nak dengar Quran. Dia rasa sesuatu, tu hebri kepadanya, ada satu perasaan dia dengar Quran ni masuk, ada sesuatu, tidak seperti biasa-biasa. Lalu dia pun nak dengar lah. La ka aklin wa syurbin, masuk masjid orang kafir ni nak buat apa? Nak makan, nak minum, tak boleh. Tak boleh baginya. Jadi makna tak boleh elok lah. Wa ayadzana lahu muslimun fi dukhul, dan bahawa mengizinkan bagi kafir itu oleh orang Islam fi dukhul, pada masuk, illa an yakuna lahu khusumah, mereka bahawa adalah baginya, bagi muslim itu ada khusumah. Mana kafir saat ni ada khusumah, perbalahan Islam, bermusuh kepada Islam. Wa qarqa'adal hakimu lil hukmi fih, dan boleh duduk oleh hakim bagi membuat keputusan padanya pada masjid. Wali hawa'il masjidi hurmatul masjidi, hawa masjid ialah kehormatan, keharaman masjid juga. Hawa masjid, hawa masjid. Jadi boleh jadi kalau kita kata orang yang berjunub saat itu, dia ada satu kebolehan terapung-apung di udara. Jadi mana tak boleh dia tu tak jejak atas terapung-apung. Tak boleh juga. Dia tu berada di, kalau awan-awangan mana di hawa-hawaan dalam masjid. Tu. Kalau awan-awangan tu tinggi ni. Ini kalau dalam masjid kan tak ada yang mana dalam hawa-hawaan masjid tu lah. Tak boleh juga. Kerana hukum dia hukum mana hormatul masjid juga. Seperti dia gantung dengan tali ke tubuh dia. Tak boleh. Naam,
Lau qata'a busaquhu hawahal masjidi wa waqa'a kharijah. Ni boleh. Dia kalau kita budak-budak dulu dia panggil gapo? Air putih lopak pagar. Teka. Gapo dia? Air putih lopak pagar. Ingatlah gitu teka-teki budak air liu lah. Kira air liu kita lodah pelung lopak pagar. Air putih dia kata lopak pagar. Jadi air putih ke air putih. Jadi kalaulah memotong oleh busuk hingus ataupun air liu hawa al masjidi, mana kita ludah tu maknanya ataupun mana kita mana dia tu lalu ke udara masjid tapi jatuh dianya di luar daripada masjid. Tu wa waqa'a kharijahu lam yahrum. Kalau kita ludah tu boleh pergi jauh tu. Kita duduk dalam masjid jadi tidak Allah pala duduk luar duk jadi bawa mula mana duduk jauh lagi daripada ludah sat ni. Jadi maknanya dia tak kena kepada masjid tu, hanya hawa dia tu. Dia jatuh dianya bukan jatuh dalam masjid tapi di luar masjid. Itu lam yahrum kama law basaqa fi thawbihi fil masjid. Sebagaimana dia meludah pada baju dia pada masjid. Kita ludah di dabar baju tu begitu. Kalau orang panggil tak boleh air liu banyak boleh lah gitu. Wa bi ghairin nabi wa kharaja bi ghairin nabi ialah huwa sallallahu alaihi wasallam huwa keluarlah dengan kata ghairun nabi oleh dia yakni nabi. Jadi ghairun nabi tak boleh berjunub duduk dalam masjid. Adapun nabi fala yahrumu alaih, maka tidak haram di atasnya nabi. Qala sahibut talkhis, berkata tuai kitab talkhis, dzikra min khasaisihi, disebutkan daripada setengah daripada khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi. Umat tak boleh tiru. Gapo dia dukhulul masjidah junuban, masuk dia ke dalam masjid hal keadaan berjunub, itu khususiah Nabi. Wa mala ilahi, dan cenderunglah kepadanya kepada qauli sahibil talkhis ni. Perkataan tuai kitab talkhis ni cenderunglah kepadanya oleh An-Nawawi, oleh Imam Nawawi. Nampak-nampaknya mana cenderung kepada pandangan maknanya betul. Wabil masjidi, dan keluarlah dengan kata masjid al-madarisu wa nahwa, madrasah dan seumpamanya. Balasah surah ikutlah dan lain-lain tempat dewa tu. Wabila uzrin, dan keluarlah dengan kata la uzrin, tanpa uzur. Idza hasala lahu aridun, apabila hasillah baginya bagi seorang itu aridun. Jadi aridun tu mana uzur lah. Aridun benda yang mendatang. Mana misalnya ka'an ihtalama fil masjid, seperti dia ihtilam dalam masjid. Dia tidur dalam masjid, kemudian dia bermimpi basah. Bermimpi basah wa ta'azzara alaihi al-khuruju, dan terunzurlah di atasnya oleh keluar. Sebab ada bahaya di luar misalnya. Dia ihtilam, dia tidur dalam masjid, kemudian dia ihtilam keluar air mani, dia berjanabah. Jadi dia nak tubik daripada masjid tu tidak boleh, ada halangan-halangan. Hujan ribut tengah kuat berapa ribut tu habis serakak ni. Jadi itu bahaya misalnya. Ataupun ada sesuatu di luar tu mana bahaya dia keluar sore-sore tu tengah malam tu. Dia tempat mandinya duduk di luar tu. Li'ighlaqi babin, seperti diselok ke pintu. Siapa dia pula selok? Dia ingat kau tak ada orang, dia siok selok keluar. Selok kat luar ataupun koci kat luar. Dia cek dah, main tengok tak ada ni orang ni. Rupa-rupanya ada bodoh tu dia duduk tidur celah kat tika ni. Tak berasa celah mari. Jadi bodoh tu balik dah lah ni. Ni bodoh mana bodoh tu maknanya ada koci habis itu nak tubik, orang luar nak masuk tak boleh. Dia duduk dalam tak boleh nak tubik. Tak ada lubang lah. Jadi maknanya li'ighlaqi babin, itu contohlah. Au li khaufi ala nafsih, takut di atas dirinya binatang buah kau misalnya malam-malam ni sehari tak apalah.
ataupun ada sesuatulah yang memudaratkan di atas dirinya au udhuih ataupun anggotanya. Dia tubik itu bahaya kepada anggotanya au manfaati zalika atau manfaat demikian itu dirinya dan juga anggota. Mana misalnya tangan kali dia tubik tu manfaat tangannya boleh bergerak-gerak, boleh mencapai tangan tu ada tak putus tapi hilang manfaat. Maka mana dia terhabaslah dia di dalam masjid. Jadi itu tidak mengapa itu dia nak ayat makna bi uzrin dengan uzur. Tu. Dengan sebab uzur tu dia au ala malihi ataupun takut di atas hartanya. Dia bimbang kalau dia tubik daripada masjid tu bimbang di atas harta dia. Kerana dia duk bawa sekali dengan nampak dia tubik masjid tu dia tinggal takut bahaya. Dalam masjid tu ada harta dia misalnya. Fala yahrumu alaihil muqtu. Maka tidak haramlah di atasnya seorang sani oleh tinggal diam di dalam masjid. Walakin yajibu alaihi kama fi radah. Akan tetapi wajib di atasnya seorang sani yang terkepun terhabah dalam masjid kama fi radah sebagaimana dalam kitab radah ay yatayammama. Dia bertayamum in wajadah itu pun kalau dia dapat ghairu turabi masjidi akan selain pada tanah masjid. Zaman dulu mana buat masjid tu benok apa dengan tanah debu tanah Jadi dia ambil debu kokok dinding tu tak boleh. Itu pun dengan debu tanah yang bukan masjid. Bukan diri masjid. Fa illam yajid ghairah maka jika tidak mendapat akan selainnya lam yajuz lahu lain daripada turab ghaira turabil masjid lam yajuz lahu an yatayammama bihi. Nescaya tidak haruslah baginya seorang itu bahawa bertayamum dengannya. Tak dapat malaikat orang panggil debu masjid falau khalafa wa tayammama bihi sahha tayammumuh katayammumi biturabin maksubin. Maka kalau bersumpahlah dia tak ada orang panggil air tak boleh nak pergi ambil air wa tayammama bi dan dia pun bertayamumlah dengan turab tanah sahha tayammumuh oleh tayamum dia katayammumi biturabin maksubin. Jadi hukum dia nya serupalah bertayamum dengan turab yang dirampas wal muradu bi turabil masjidi yang dikehendaki dengan kata turab masjid ni ialah ad-dakhilu yang bahagian dalam fil waqfiyatih pada kewakafannya. Mana yang diwakaf tu makna bahagian dalam lal majmu'u mirihin wa nahwih lal majmu' tidak mana keseluruh mana majmuk semua sekali. Mirihin daripada angin wa nahwi dan seumpamanya. Tu. Walau mana walau lam yajid al-junubu al-ma'a. Dan kalau tidak mendapatlah oleh orang yang berjunub akan air illa fil masjid. Malaikat dia dalam masjid. Jadi dia nak mandi tu dia kena mandi luar masjid lah. Tu. Tapi dia tak dapat air malaikat adanya dalam masjid. Jadi fa'in wajada turaban kalau dia mendapat akan turab tayammama. Dia kena tayamum. Tu. Wa dakhala wa gatarafa. Jadi tayammama. Wa dakhala dan dia masuk masjid wa gatarafa dan dia iktiraf mencebok air. Wa kharaja dan dia keluar illam yashqa alai zalika. Dia keluar kalau tidak jadi susahlah di atasnya demikian itu. Wa ila gtasalafih jika tidak dia mandilah dalam masjid pun mandilah fil masjidi. Wala yakfihi atayammumu ala mu'tamadi. Tidak memadai akan seorang itu bertayamum di atas qaul yang muktamaknya kama bahasahu An-Nawawi fi majmu'ih sebagaimana telah membahaskan oleh Imam Nawawi dalam majmu'nya ba'da naqlihi anil Baghawi selepas daripada dia naqal Imam Nawawi ni naqal akan al-mazkur san itu daripada Baghawi annahu yatayammam bahasanya seorang saat ni dengan kes sepuasa ni
situasi sebagaimana tadi, bahawa dia tu bertayamum wala yaghtasilu fih, dan tidak mandilah dia di dalam masjid. Wa itlaqul anwar, itlaq kita anwar, jawazad dukhuli, akan harus masuk, lil istiqai, kerana istiqa, nak bersuci, wal muksi, diam laha baginya, bi qadriha faqat, dengan qadarnya saja. Qadar muksi dan juga qadar istiqa sana, itu mahmulun ala hadza tafsil, ialah ditanggung di atas tafsil inilah. Tu. Jadi ditanggung di atas makna ni. Ditanggung di atas makna ini. Tu. Qala faidatun, ini ialah suatu faedah. La ba'sa binaum fil masjidi li ghairil junubi. Tidak mengapa dengan tidur di dalam masjid. Boleh nak tidur dalam masjid. Li ghairil junubi, bagi selain daripada orang berjunub. Junub tak boleh lah. Li ghairi a'zaba. Walau li ghairi a'zaba. Sekalipun bagi bukan yang a'zaba. A'zaban makna bujai, makna tidak bujai sekalipun. Faqad sabata anna ashabas suffah, maka sesungguhnya telah sabitlah bahawa ashabus suffah, ahli suffah. Suffah ni makna serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhum, dan lain daripada mereka itu ashabus suffah, kanu adalah mereka itu yanamun fihi, tidur mereka itu fil masjid fi zamani sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi. Naam, in dayaqa alal musalli, kalaulah tidur itu membawa kepada jadi sempit di atas orang yang sembahyang. Jadi sekarang kita ni tak ada dengan sebab dia modok tidur, makna tak jadi sempit pun. Monggo masjid tu luah-luah. Au syawasha alaihim, mentashwishkan oleh orang tidur tu di atas mereka itu, seperti berdengkur dengan derah ko, ataupun kelakar orang tidur tu tak boleh lah tu di atas orang yang nak buat ibadat, tu haruman naumu fiha, maka ketika itu harilah dia tidur di dalamnya, dalam masjid. Aqalahu, berkata akan dia, kata Adamul Hirman itu sani oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Qala wala yahrumu ikhrajur rihi fih. Qala, berkata Imam Nawawi, tidak haram mengeluarkan angin padanya pada masjid. Ketunglah, tidak haram. Tak haram kita berkentung di dalam masjid. Lakinna cuma, walaupun tidak haram, lakinna ada tak haram gak, pisau sengelinduk berkentung juga. Lakinnal aula, akan tetapi yang aulanya ijtinabuh, mana menjauhi akan dia, akan ikhrajir rih fihi fil masjidi. Tu liqauli sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi, kerana firman Allah subhanahu hadis Nabi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adamah. Sesungguhnya malaikat tersakiti daripada bara yang tersakiti daripadanya, daripada oleh anak Adam, oleh manusia. Apa-apa saja perkara yang menyakiti kita anak Adam, seperti bawang busung, mulut ke apa maka malaikat pun tersakiti juga. Jadi ketuk ni memanglah menyakiti orang, azan masuk dalam menyakiti. Maka ia juga menyakiti akan malaikat. Tu. Qala ma yahrumu 'alal muhdis ila akhir, wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas sidiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.